Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajhi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Rabbana anta rahmah wa hayyi lana min amrina rashada la ilaha illa anta kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada barakah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Sangat-sangat insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan teruskan bicara kita lagi mulia ini ya. Siri yang kelima dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah pada perkara-perkara yang menyelamatkan ya. Perkara yang menyelamatkan. Jadi sebelum kita berbicara ya, kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quranul Karim. Bacalah tadi Ustaz dalam kita dah baca, yang ini kita baca lagi ya, antara yang elok dibaca berulang-ulang kali itulah dia Sab'ul Mathani, suratul Fatihah, dan kita niatkan harus ya untuk semua pelajar hari ini yang akan menduduki peperiksaan antaranya pada hari ini ialah kertas hari ini 25 ya, kertas 3 dan juga pendidikan seni visual seni sejarah kertas 3 pukul 2 petang, pendidikan seni visual 8 pagi insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka semua, amin alamin insya-Allah. Jadi kita iringi mereka dengan Ummul Kitab agar Allah bantu mereka dan mereka jawab betul dan memenuhi kehendak soalan serta seperti mana keperluan dalam skema jawapan tu insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ini siri kelima kita dalam perkara-perkara yang menyelamatkan dari kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Akan kita bicara berkenaan dengan istighfar. Istighfar, alhamdulillah. Pagi ini latar belakangkan pantai. Kata Ustaz Wan tadi pantai. Ya, mudah-mudahan pantai di Malaysia Port Dickson lah kita kata. Dekat-dekat Teluk Kemang macam tu kan. InsyaAllah. Baik. Istighfar. Kata sang pengarang ya. Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang istighfar, Allah Subhanahu wa taala perintah kita supaya beristighfar dan menggalakkan
kan kita, kalau kita lihat pernyataan dia mula dengan istighfar itu, ya, menyatakan bahawa perkara yang dituntut dan terpenting. Perkara yang dituntut dan terpenting. Berbetulan kita berada dalam bulan apa sekarang kita berada ni, ya, bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini ialah bulan haram. Maksud bulan-bulan haram di sini apa dia? Bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan padanya. Rajab, ya. Ada yang menyebut sebagai Syahrullah, bulan Allah, ya. Semua itu membawa kepada suatu isyarat, ya, yang cukup penting, cukup bagus, dan kita kena ambil tahu serta cakna dengan bulan Rajab ini juga. Ini juga bulan kenali dengan bulan istighfar. Karena itu, ya, dalam bulan Rajab ini ada perkara-perkara khusus yang saya ingin kongsikan. Ini dari para ulama, golongan-golongan arifun billah, ya, yang mereka ini sangat kuat rabitah mereka dengan Allah dan Rasul, dan mereka ini Allah Ta'ala kurniakan kearifan dalam hal-hal yang mungkin tidak diperolehi oleh kebanyakan orang biasa macam kita ni, tuan-tuan, macam saya, tuan-tuan dan perempuan semualah. Kita ni orang awam, orang biasa. Jadi antara yang penting mereka nyatakan di sini ialah pada bulan Rajab ini berikan perhatian khusus dengan zikir, doa dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu, ya. Kemudian ambil pelajaran dan tentang ma'rifatullah dari doa-doa dalam bulan Rajab ni banyak. Ustaz, doa ni mesti dalam Quran saja ke dalam hadis saja ke tak? Apa hajat kita doa yang baik-baik kepada Allah. Jangan lupa doa yang besar diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hanya Allah ajar kita, ya. Nabi sampaikan apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dan zikir yang paling bagus antaranya ialah bersalawat, kerana salawat itu, ya, Allah perintahkan kepada, sebelum perintah itu Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi, ya. Bersalawat kepada Nabi dapat mengampunkan, ya, menghadirkan 10 rahmat Allah Ta'ala dan juga menunaikan satu hajat kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salawat. Kemudian manfaatkan setiap waktunya untuk menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ayat-ayat orang arifun billah ni unik-unik, ya. Kemudian lagi perbanyakkan semampunya untuk menjadikan wasilah kepada Allah daripada kita dengan Allah Ta'ala. Contoh Al-Quran, ya, berselawat dan sebagainya. InsyaAllah berkatan lagi, insyaAllah. Dan di bulan Rajab selalulah beristighfar, dan bagi para pemuda, ni syabab bagi, ya, dianjurkan pada bulan Rajab ini hendaknya banyak memanfaatkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, ya? Sebab Rajab itu adalah bulan ambang Ramadan. Ada orang kata ambang Ramadan itu 3 bulan, tak. Ambang Ramadan itu sebenarnya dah bermula dalam Rajab ini. Ya. Dan bulan Rajab ialah bulan yang kita kena memakan salat. Apa signifikannya? Satu pengajaran falsafah intipati daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, yang mana sekali dalam peristiwa ini satu ibadah yang difardukan ialah salat. Jadi itu antara yang saya kongsikan dahulu di peringkat awalnya. Baik, jadi istighfar itu disebut tadi berkali-kali, kan? Maka perbanyakkan istighfar. Bukan hanya dalam bulan Rajab, tapi pada setiap ambil kelebihan dalam bulan Rajab itu untuk kita memulakan perkara yang mungkin kita belum mulakan lagi. Bagi yang dah mula, silakan. Saya tahu ada orang kata, ni Ustaz, bukan takat bulan Rajab saja, bulan lain pun kita istighfar. Betul, tak nafi pun, tak salah pun. Tak, orang kata apa? Bukan benda yang kita kata, Ustaz takkan nak khususkan
Sedangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, dia kata gitu kan. Takkan kita nak khususkan istighfar ni Ustaz dalam bulan Rajab saja? Betul, tepat. Nah, tak nafi pun, betul. Rahimakumullah, kita ya bagi yang belum bermula, jadikan ikan dalam bulan Rajab ini. Itulah maksud yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan mesej itu dapat disebar-sebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pada pagi ini untuk like, komen dan share ya sebanyak-banyaknya program kita ni, dan jangan lupa juga untuk sahabat kita menyumbang ya, sama-sama kita mendapat manfaat daripada amalan infak ini. Amalan infak ini, tuan-tuan dan puan-puan, panjangkan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ada dinyatakan di situ segala nombornya dan sebagainya, nomor akaunnya. Jadi ambillah tersebut ya, insya-Allah Allah Taala berkati tuan-tuan dan puan-puan. Boleh terus bank in ataupun online transfer ke akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah RHB Bank. Nombor akaun tertera 2 ya. Saya mula 2-1-2-4-5-600-3489 ya, ataupun boleh hubungi person in charge, pegawai bertanggungjawab seperti yang dinyatakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita teruskan lagi bicara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dia firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, dan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah Taala suruh kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Innaha, sungguh-sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengampun, Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah rahmati kita selalu. Dan saya ingin ucapkan khusus ucapan terima kasih kepada yang sedang menonton, Kak Zana, Maziana Manaf, dan ada 8 orang lagi yang tak dinyatakan yang sedang menonton, untuk hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada Ruzi Cempaka, Bang Halim Bunta, ada Abang Bazid Aziz kita, ada Muhammad Riza, ada Kak Dayang kita, Hanina Diana, Nur Farah Asma, Siti Hajar, dan juga yang lain-lain juga insya-Allah ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita teruskan lagi. Allah berfirman. Tadi Allah Taala sebut apa? Wastaghfirullah, dan kamu semua keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan Allah Taala ya. Sebab apa? Innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurun, Tuhan yang Maha Pengampun. Ghafur. Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi Tuhan yang Maha Pengampun ini akan senantiasa mengampunkan hamba-hambanya ya, hamba-hambanya yang senantiasa menambahkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan segala dosa dan salah silapnya. Ya Allah, kami hamba-Mu dosa yang banyak, ampun kami. Terima kasih Kak Siti Hajar, dia ada bagi komen kat situ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pencinta ilmu yang dimuliakan, semoga sentiasa dalam redha Allah, amin. Kush Hairi dan tuan guru kami Sahibul Fadilah Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Comel kelapa macam Maldives, masya-Allah, macam Maldives ya, macam Maldives. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau belum pernah sampai Maldives, jemputlah ke Maldives ya. Tuan-puan dapati indahnya bumi Allah Subhanahu taala tersebut. Baik, kita teruskan. Allah berfirman lagi, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayat 19. Ustaz, yang ayat baca tadi
Suratul Baqarah ayat 199. Kita tak perasan. 199 ya, ada cerita tentang istighfar. Kemudian suratul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada lagi. Ya. Apa maksudnya wastaghfir li dzambik? Apa maksud ayat ini? Kak Hanina Diana, Nur Farah, Asma, Rizwan, apa maksudnya? Wastaghfir li dzambik artinya dan mohonlah ya keampunan daripada Allah li dzambik untuk dosa kamu. Ya, dzambun dosa, dzambuka dosa untuk dosa-dosa kamu, mohon keampunan Allah. Walil mu'minin, jangan kamu seorang saja, walil mu'minin dan juga orang mukmin, ya. Wal mu'minat, mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Sebab itu ada orang yang beristighfar, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tak salah, boleh. Setengah orang kata tak ustaz, astaghfirullah aja. Tak tepat tu, ya, tak tepat tu. Boleh. Asal segala perkara tersebut datang kerana keampunan. Dan kita mohon keampunan, ya. Asal kita kata ya Allah, ya. Aku mohon keampunanmu aku, ya. Dan juga dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Boleh. Kemudian suratul Dzariyat. Kan tadi ada orang yang bangun tadi kan, saudara Khusyairi dan Kak Zana, dia bangun dia buat apa tadi? Dia bangun dia istighfar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kat mana tu? Sebelum tu tolong share, tolong like, tolong komen, tolong share ya. Di FB page, di FB masing-masing, FB page kalau FB page silakan, di FB masing-masing ya, di WhatsApp, di Instagram, di Telegram, di WeChat, di ya berkilogram. Silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Dzariyat ayat yang ke-18 yang saya nyatakan tadi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum astaghfirun. Wabil ashari, dan dengan waktu sahur itulah mereka mengambil kesempatan di waktu sahur itu buat apa? Waktu sahur itu waktu bila? Para ulama menyatakan tengah malam ya sampai subuh atau waktu sahur. Waktu di ujung tu ada imsak. Imsak ni sebenarnya apa? Benar, jaga-jagalah ya. Nak makan tu berjaga-jaga. Takut nanti tengah-tengah duduk sedap azan subuh. Tu setengah orang dia tak faham. Terus dia kata mana ada waktu imsak, astagfirullah rabbi tu. Waktu imsak ada ya. Ada. Sebab apa? Untuk kita jaga-jaga. Tahan jaga-jaga. Okey ya. Tahanlah. Sebab tadi dah ada peluang lah. Ustaz nak minum lagi sempat. Hati-hati, bimbang-bimbang di celah-celah tu fajar muncul. Ya. Tulu'ul fajr. Waktu tu masuk dah waktu subuh. Jadi dengan waktu sahur ni mereka bangun dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah ya, Allah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyatakan bahawa an lazimal istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu ya, istighfar dia jadikan satu kelaziman, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia jadikan benda itu amalan tetap, jadikan dia amalan yang tetap. Apa ni wajib. Bahasa Arab ni kalau disebut lazim, itu ya lazim maksudnya dia akan buat selalu. Di barang siapa yang dah selalu jadikan benda-benda ni amalan tetap, apa dia? Istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka telah Allah Taala jadikan kepada orang min kulli, daripada setiap ham. Apa maksud ham? Ham ni maksudnya keluh kesah, susah, satu jalan kebebasan. Dia akan bebas daripada segala rupa kesusahan dan keluh kesahnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kepada orang ini, kata Nabi,
wa min kulli dhiqin makhrajan, dan daripada segala kesempitan. Dunia ni kita rasa, ya Allah, sempit ke dunia ni. Tuan guru kami Ustaz Wan Hilmi ada maklumkan sesuatu dekat situ ya. Bahawa dunia Allah Ta'ala bagi ni keampunannya sangat-sangat luas. Masya Allah. Jadi Allah akan bebaskan dia daripada kesusahan satu, dan melepaskan segala rupa kesempitan. Min kulli dhiqin makhrajan. Segala sempit-sempit itu ada jalan keluar dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan kepadanya daripada sumber yang dia tak jangka. Terkira banyaknya, ya Allah, banyak sungguh ya. Tak boleh nak kira dah, haitsu la yahtasib. Tak mampu dah dia nak jangka, nak kira, nak suka, nak ukur ya. Rahimakumullah. Kadang-kadang kita ingat rezeki itu hanya berbentuk wang ringgit, salah. Ya, salah. Rezeki itu macam-macam cara datang. Hari ni bangun awal tak? Dapat solat subuh jemaah dah, dapat rezeki. Hari ni dapat dah doa pada Allah, dapat rezeki. Hari ni dapat dah tengok muka pasangan kita, anak-anak kita, ayah kita, dapat Ustaz rezeki. Ya, di setengah orang dia ingat rezeki itu semata-mata hanya dengan sukatan apa? Wang ringgit. Tapi dia lupa rezeki itu datang dengan pelbagai cara yang merupakan kesenangan Allah bagi pada kita. Alhamdulillah, kami dia tu tak khudil af wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahidin. Ya, berilah keampunan dan ma'ruf. Ya, ajaklah orang buat benda-benda yang baik, ya. Dan wa'rid 'anil jahilin, biarkanlah diri kamu tu daripada orang-orang yang jahil. Ya. Ini kita kena ambil pengajaran. Dan Allah sediakan langit dan bumi bagi orang yang pemaaf. Itu dia. Ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wal 'afina 'anil nas. Sebelum wal 'afina 'anil nas itu Allah Taala sebut apa? Wal kadhimin al-ghaib. Orang yang tahan kemarahan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang menonton, Tuan Basri Hani Nadina. Terima kasih. Dia kata Assalamualaikum bakal Pak Metua. Siapa dia ni, tuan-tuan rahimakumullah. Ya. Dan yang semua yang menonton, terima kasih. Kak Nur Azizan kata alhamdulillah, baru yang berbeza ya. Tuan Abdul Wahid Haji Yasin dia kata syukur alhamdulillah. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Nur Farah Asma juga sedang menonton, yang saya tak sebut nama dengan begitu detail ya, tuan-tuan. Terima kasih. Dan jangan lupa tolong share, tolong like, tolong komen yang baik-baik agar hadirin rahimakumullah dapat bermanfaat. Amina ya rabbal alamin. Baik, kita terus. Hadirin rahimakumullah, masa kita berapa minit lagi ya. Tak lama dah, sikit je lagi. Saya nak habiskan insya-Allah. Lalu Nabi kata tuba wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Apa dia maksud sabda Nabi ni? Tuba. Beruntunglah. Tuba ni maksudnya apa? Beruntung. Siapa yang beruntung sebenarnya? Liman, bagi orang yang mana dia itu wajada fi, mendapati dalam sahifatihi, iaitu buku catatan amalannya di akhirat nanti. Dia jumpa apa? Dia nampak apa kat dalam tu? Ada apa kat dalam tu? Hadirin rahimakumullah, ada istighfaran katsira. Ya, permohonan keampunan yang banyak. Jadi orang yang banyak beristighfar, ya. Mengenai keutamaan istighfar serta manfaatnya kata pengarang, dan faedah-faedahnya, ya, memadailah satu firman Allah Taala. Satu cukup. Banyak. Tapi satu ni dah memadai dah. Apa dia? Suratul Anfal ayat 33. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidaklah keadaan Allah Taala itu, ya, bukan yang kata Tuhan ni macam mana, tak, dia macam ni. Tidaklah keberadaan Allah Subhanahu Taala itu, ya, azibahum, akan menyiksa mereka. Allah Taala tak akan menyiksa mereka. Bila wahum yastaghfirun, dalam keadaan mereka itu senantiasa
beristighfar. Maka istighfar banyak-banyak. Siapa ada hajat istighfar. Ada hajat istighfar. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Surah Nuh ya, buka surah Nuh. Cari ayat 10 sampai ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dia ada kaitan dia ni. Kaitan satu orang arifun billah yang orang masuk tanya dia. Antaranya yang disebut Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri orang tanya, nak buat apa ni? Aku ada masalah apa? Aku ada masalah tempat tak turun. Istighfar. Keluar orang tu. Masuk orang berikutnya. Kamu apa masalah kamu? Aku ni harta pun tak ada, istighfar. Keluar. Kemudian masuk lagi orang, wahai Syekh, apa dia? Aku ni tak ada anak. Macam mana nak bagi anak? Ada anak ramai anak. Istighfar. Ya. Kemudian masuk lagi orang berikutnya. Wahai Tuan, dia kata, aku ni kebun-kebunan aku kan. Dia kata istighfar. Masuk lagi orang. Dia tanya, wahai Syekh, apa boleh bagi satu amalan untuk aku ni dapat mengairi tanaman aku. Sungai kering, parit tali air pun kering. Macam mana aku nak buat? Istighfar. Baik. Sebelum masuk orang berikutnya, pencatat. Dia ada pencatat dia, ada catat soalan, jawapan. Dia kata, Syekh, engkau daripada tadi sampai sekarang, kau bagi jawapan istighfar. Apa kau dah habis nak menjawab apa? Maka dia kata, ingat kamu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh yang Allah rakamkan dalam Quran ayat 10 sampai ayat 12 yang saya bacakan tadi. Inilah dia ya. Maka kata Nabi Allah Nuh, maka katakan, iaitu Nabi Allah Nuh kata, Allah siapa yang suruh? Allah perintah dia kata, mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu ya terhadap dosa-dosa kamu, kerana sesungguhnya dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah ada iaitu Tuhan yang Maha Pengampun. Apa akan jadi bila kamu minta ampun dengan Allah? Akan diutuskan kepada kamu daripada langit itu ya awan yang membawa hujan yang mencurah-curah lebat. Kemudian akan diberikan kepada kamu harta benda, kekayaan dan juga anak-anak pinak ya. Dan akan dijadikan bagi kamu itu kebunan-kebunan dan bagi kamu semua sungai-sungai yang mengalir bagi menyuburkan usaha kamu. Masya Allah ya. Jadi di hujung kesimpulan yakinlah bahawa taubat dan istighfar itu dari perbendaharaan amal dan bakti, dan kedua-duanya menjadi selebar-lebar untuk menghasilkan taqarrub, qurbah. Nak jadi orang yang muraqabah, iaitu apa? Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang dia minta gitu je, tapi dia lupa satu benda, iaitu kita minta untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala serta nampak keberkatannya. Tak cukup ya. Di samping ianya juga melorongkan jalan untuk menuju segala macam kebaikan, kebajikan. Sama ada untuk dunia ke, untuk akhirat ke ya. Kemudian lazimkanlah diri kita ni dengan bertaubat. Minta ampun, istighfar siang, istighfar malam ya. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kalian semua dan juga merahmati saya insya-Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sampai kat hujung-hujung dah ya. Sesudah kita ada istighfar tu, syaitan kerap kali menipu kaum muslimin ya Allah ya. Khususnya orang-orang kaya dan mewah dengan membisikkan kata seperti berikut. Jaga ni. Bagaimana anda boleh bertaubat sedangkan anda belum yakin bahawa diri anda akan tetap terus bertaubat? Syaitan bisik macam mana ya. Jadi kata pengarang, betapa
Banyak anda sudah bertobat, tapi bukankah anda yang terus melakukan dosa-dosa lagi? Tobat buat dosa lagi. Setan dia bisik, dia bisik. Ataupun dengan kata-kata yang lain ya, syaitan tetap terus menerus akan timbulkan waswas dalam diri manusia. Maka dalam hal yang serupa, hendaklah setiap muslimin itu berwaspada sehingga dia tidak terpedaya bisikan-bisikan itu, dan ingatnya jangan sampai ia menurut kata seruan palsu itu. Seruan palsu daripada siapa? Iblis itu tadi, syaitan itu tadi, sehingga dia terkeliru pula. Jadi keliru dah dia. Maka nak bagi faham benda ni, Nabi SAW sabda, apa kata Nabi? Ma asarra istaghfara walau ada fil yaumi sabina marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Asarra man istaghfara. Tu ya, kena faham ni. Apa dia? Tidaklah dikira orang itu melakukan dosa yang terus menerus. Ya. Bila selama ia terus beristighfar, walau ada fil yaumi 70 marrah, meskipun sesudah itu dia buat dosa lain dalam satu hari sebanyak 70 kali. Faham halnya? Jangan salah faham. Orang yang salah faham dia kata, "Oi, buat salah 70 kali pun tak apa." 70 kali pun tak apa buat salah. Pasal apa? Janji istighfar. Jangan macam tu ya. Maksudnya orang yang istighfar ni kalau dia tak sengaja buat, ya, bukan dia purposely nak buat salah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Amin. Maka satu saranan terakhir sebelum kita berpisah pada pagi ini, untuk sementara kita nak bertemu lagi ya pada yang akan datang, itu pesanan pengarang dan juga saya sampaikan pada 13 hari bulan Rajab ini. Apa dia? Hadirin rahimakumullah, satu perkara yang mudah-mudahan dapat manfaat, iaitu wajib. Ustaz, hukum mohon ampun apa? Wajib. Wajib. Tak. Harus tak. Makruh lagilah tidak. Ya, jadi wajib. Bukanlah haram. Haram ajaran apa ni? Yang betul ialah wajib mohon ampun kepada Allah daripada setiap hamba Allah Ta'ala itu. Jadi wajib ke atas setiap hamba Allah itu bertaubat. Sambil Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala bantu dan tetapkan imannya. Sesudah itu, maka hendaklah dia melazimkan dirinya pula untuk segera bertaubat sesudah itu. Allah Ta'ala lah sahaja ya boleh memberikan taufik dan juga bantuan. Minta ampun, maaf anda ada salah silap, terlebih sikit masa, minta maaf. Yang mudah-mudahan dapat manfaat semua pada pagi barakah mulia ini. Tolong share banyak-banyak, mudahan dapat manfaat, dan jangan lupa untuk memberikan sumbangan ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara di RHB 21245 7600348990, atau hubungi person in charge yang berkaitan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu masa ketika. Terima kasih admin kita, Ustaz Wan Muhammad Hariz, dan juga di pihak saya dan juga admin Saudara Nabil. Begitu juga dengan semua yang menonton. Terima kasih sangat-sangat ya ambil masa pagi ini. Walaupun ada urusan macam-macam untuk tonton, untuk lihat, dan yang paling penting tolong share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga dapat manfaat yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon keampunan kepada-Mu setiap hari sebanyak-banyaknya. Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampunkanlah kami. Ya Allah, kami sedar kekurangan kami dan kami tak tahu keagungan, kebesaran serta kehebatan-Mu. Wahai Tuhan ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Muntam, ya Mutakabbir. Engkau jugalah ya Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Latif. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Pemudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan seluruh calon SPM yang seduki kertas pesanan SPM pada pagi ini dan seterusnya. Ya Allah, permudahkan urusan mereka, bagi mereka jawab betul, tepat, sempurna.
Ya, mereka keluasan masa cukup, masa yang diperuntukkan, jawapan mereka betul tepat memenuhi kehendak soalan dan juga keperluan dalam skema dan mereka tidak lalai, tidak alpa. Andai mereka terbuat kesalahan, kau nampakkan kepada mereka untuk mereka segera memperbaikinya dan mereka dikurniakan markah yang banyak hingga dapat A+. Kami mohon kejayaan di dunia dan di akhirat, kecemerlangan abadi hingga mendapat redha. Ya Arhamar Rahimin, jadikan ini wasilah untuk mereka dekatkan diri kepadamu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau mengetahui bahasa kami tidak pandai untuk kami titipkan, ungkapkan, tuturkan padamu ya Allah. Tapi itulah dia dambaan seorang hamba. Ampunkan kami dan ampunkan hajat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana intat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته